Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dalam tugasan kedua iaitu tazkirah ringkas, saya memilih modul pertama iaitu solusi menuju Baitullah, yang di mana dalam modul ini membincangkan mengenai sebab ataupun mengapa kita perlu mengerjakan haji dan umrah. Baik, sebab yang pertama kita perlu menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali dalam rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan ibadat haji dan umrah sekiranya mampu. Maka kita tidak boleh melengahkan. Seandainya kita dah cukup harta, kita dah sampai seruan, kita perlu menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat menyucikan jiwa kita, ya, menyucikan jiwa kita daripada kekotoran dunia, dan untuk kita mencapai ketenangan dan kita menyempurnakan rukun Islam kita, insya-Allah. Seterusnya dalam modul ini membincangkan tentang isu ataupun masalah yang menghalang masyarakat daripada menunaikan haji dan umrah. Mengapa? Yang pertama, rata-rata masyarakat yang tidak mempunyai ilmu mengenai ibadat haji dan umrah ini. Yang kedua, tidak mengindahkan harta yang dimiliki untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terkadang kita lihat orang itu mempunyai harta, orang itu kata mudah kaya, tetapi tidak ada masa, tidak mempunyai kelapangan masa untuk menunaikan umrah, ataupun terlalu memikirkan tentang kerjanya. Ya, kalau pergi menunaikan umrah, pergi menunaikan haji, siapa yang nak buat kerja, siapa yang nak jaga anak, siapa nak urus itu, siapa nak urus ini. Maka kita tidak mengagungkan Allah, meletakkan Allah itu yang di hadapan, meletakkan Allah itu yang utama dalam soal kehidupan kita. Maka seterusnya, rata-rata masyarakat tidak cukup kewangan untuk menunaikan ibadat haji dan umrah ataupun umrah. Maka dalam menunaikan ibadat ini memerlukan banyak pengorbanan, khususnya pengorbanan kewangan, pengorbanan masa, pengorbanan tenaga kerja. Jadi itu menjadi salah satu halangan kepada masyarakat. Ya. Maka halangan-halangan ini menyebabkan seseorang individu itu tidak beriktikad, tidak berazam untuk menunaikan ibadat umrah, walaupun terkadang ada orang mengajaknya, walaupun terkadang hatinya rasa nak pergi je, tapi dalam fikirannya kata nantilah, dah tua nanti dah cukup umur nantilah. Itu kebanyakan rata-rata yang masyarakat yang berlaku. Maka kita perlu meletakkan satu ikhtiar ataupun satu azam yang tinggi untuk kita ke sana, untuk kita menunaikan ibadat umrah dan haji. Banyak laluan ataupun cara yang boleh kita lakukan untuk memenuhi masalah-masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut yang telah dikongsi oleh dalam program SPHU ini. Contohnya dengan meminjam kewangan daripada perbankan, ataupun membuat perniagaan, ataupun membuat tabungan, kan, untuk mengumpul dana dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah, andai kata iltizam kita ada, Allah akan permudahkan, dan kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kelebihan menjadi tetamu Allah? Sudah pasti yang pertama, menghilangkan fakir dan menghapuskan dosa, iaitu dari hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Maka bila kita melakukan ibadat umrah ini, jangan fikir, oh habislah duit aku, oh habislah itu, habislah ini. Tidak, Allah akan menggantikan semula, malah Allah akan menggandakan semula harta yang telah kita infakkan di jalannya. Kerana apa? Kerana Allah itu maha kaya, Allah itu maha Ar-Razzaq, memberi rezeki, Allah itu maha Ar-Rahman, maha pemurah. Dia tidak akan menzalimi hamba-Nya yang ingin menginfakkan ataupun berkorban di jalannya. Yang kedua, Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umrah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Maka Allah itu tidak kedekut. Malah Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka bila kita ada itikad, ada keazaman ini untuk ke jalannya, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Malah Allah akan gantikan lagi apa yang telah kita korbankan dalam pelbagai bentuk. Tak semestinya dalam bentuk harta,
Alhamdulillah seandainya Allah ganti dalam bentuk harta, tapi kita kena sentiasa berlapang dada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kelebihannya yang seterusnya, menjadi tetamu Allah ini doanya dimakbulkan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni kerana kita pergi menuju ke tempat yang suci yang adanya Kaabah, ya, yang di sana adanya tempat mustajabnya doa, iaitu di depan pintu Multazam. Dan barakahnya tanah suci bumi Mekah ni membantu lagi seseorang itu untuk makbulkan doanya, kan. Segala hajat kita, segala beban kita, insya-Allah Allah akan memudahkan dan Allah akan lapangkan hati kita andai kita berazam untuk menjadi tetamu Allah. Jadi itu sahaja daripada saya, Nurhuda Nabi Mu'afilus. InsyaAllah berilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.